ambil kursi lah. Okay. Sekejap. Alright. Okay, kita spontan je lah boleh? Boleh. Lagi selesa kot kan? Spontan je. Nama aku Muhammad Rafiq bin Hamidun. So, biasa kalau graffiti artist ataupun mana-mana orang kenal aku as a Madno lah. M-A-D-N-O-R. Madno. Yes. So, itu my artist name lah. So, bila orang panggil job ke, masuk competition ke, itu nama aku lah. Aku start graffiti since high school. Aku form 3, aku dah start buat graph. Start dengan demonstration untuk Hari Guru. That was my first commission project lah. Tapi start training semua aku dah start daripada form 1 dah. Aku dah start berkecimpung dalam bidang mural. So it's almost lebih daripada 10 tahun dah, alhamdulillah. So far achievement pun aku dah ada collaboration dengan Balai Seni Negara pada usia waktu aku form 5. Form 5. Aku juga pernah menang almost semua, lebih daripada 4 graffiti competition yang ada kat Malaysia. Aku menang satu. Waktu usia aku tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4, tingkatan 5. Sekarang umur aku 25. Umur 25. Abang Afiq lahir dekat mana Abang Afiq? Ipoh. Ipoh Perak. Perak. Sama Afnan tu orang Perak juga. Ipoh Perak. Pergi Kayaknya bakat seni lukis tu memang ada sejak kecil lagi tak? Sebenarnya macam ni, bapak aku lukis tau. So daripada since aku childhood, daripada zaman kegemilangan aku kecil-kecil, aku memang dah tengok dia lukis. Kira dah follow dia lah maknanya. Aku dah tengok dia melukis, tapi aku tak pernah ambil advantage kat benda tu. Maknanya aku, kalau bapak aku pun jenis, kalau hang nak belajar sendiri. Dia tak ada bagi cheat code suruh aku belajar daripada dia ke, tak ada. Kalau aku nak belajar, aku belajar sendiri. Aku kena usaha lah, start from there. So aku memang sampai sekarang aku tak akan pernah tinggal sketch everyday. Melukis, aku lukis tu sampah pun everyday kena lukis. Sampai macam training lah kira. Untuk asas basic lah. Okay. Boleh tak Abang Afiq cerita sikit pasal latar belakang pendidikan? Maknanya pendidikan. Setakat mana pencapaian dia? Okay, aku sekolah rendah dekat Sekolah Kebangsaan Rapat Setia, Ipoh. Sekolah menengah pun aku sekolah menengah Rapat Setia. Okay. Tapi waktu aku form 5, aku kena hantar masuk MSN Selangor. So aku extra sekolah 1 year macam form 6 dekat sekolah Bukit Jalil. Sebab aku dulu atlet Sukma. Bola ke? Aku main silat, aku main sparring. Silat. Alright. So aku main kebangsaan, world champ pun ada. Kebangsaan. Lepas tu aku sambung belajar Aku sambung belajar dekat Institut Kraft Negara, Kraft Tangan dekat Rawang. Maknanya masa tu start masuk dalam industri tu lah, industri seni lukis lah. Yes, aku tak ambil diploma, aku ambil sijil je. Sebab dulu belajar, tak minat belajar, minat lara je. So, aku SPM cukup makan, so susah nak masuk belajar mana-mana. So aku decide untuk ambil fine art dekat
Kraft Tangan Negara. Dekat situ aku belajar buat seni halus logam dengan seni halus lah. Seni halus ni bermakna lukisan lah. Lukisan asas, potret dan sebagainya. Abstract, landscape, painting kan. Itu semua seni halus. Kalau seni halus logam ni, aku dulu belajar buat jewellery. Maknanya barang kemas, cincin, rantai dan sebagainya. Semua aku buat handmade. Seperti kita sedia maklum kan, Bro Afi ni kan pelukis mural kan? Tak clear? Bro Afi ni kan pelukis mural kan? Visual kan. Sekejap, tak clear. Okay, boleh cakap lagi sekali ya? Sekejap. Seperti yang sedia kita maklum, Bro Afi ni kan pelukis mural kan? Okay. Sebelum jadi pelukis mural tu kan, ada tak lukisan-lukisan yang Bro Afiq buat? Ni sebelum jadi sebagai pelukis mural tu, pernah melukis potret ke apa? Ya. Pernah? Sebelum aku teruskan dalam bidang mural graffiti, aku start dengan potret. Drawing potret mana muka orang. Aku buat caricature, live portrait, commission, aku buat painting, masuk exhibition, aku buat painting commission, tu semua bahagian fine art semua aku dah buat sebelum ni. And then at the same time aku kerja as a hairdresser. Aku banyak benda sebenarnya aku buat dalam hidup aku. Yeah. Sekarang ni bro dekat mana tu? Dekat tempat kerja ke? Ya. Bukan kerja sini lah. Dulu aku kerja kat company ni for 9 years. Daripada aku form 3. Kira banyak jugalah buat part time sebelum jadi ni lukis mural ni lah. Aku kalau ikutkan, kalau part time aku memang jadi hairdresser. Aku pernah jadi perunding fashion untuk Top Boy Malaysia. Maknanya Top Boy Malaysia ni is satu organisasi top model kat Malaysia. Maknanya yang jadi model-model untuk Dior, untuk Louis Vuitton. Diorang punya organisation tu aku yang set up dulu 3 years back. And then 3 tahun lepas. So aku quit jadi hairdresser sebab aku nak fokus full time artist lah. Sekarang ni aku dah full time artist. Termasuk tahun ni 2 tahun lah. Okay. Cabaran Okay, jap. Ambil power bank. Dah. Apa kita santai-santai je. Okay, kat mana kita tadi? Dekat cabaran. Cabaran Cabaran dalam melukis tu. Boleh tak cerita maknanya panggil pengalaman pahit manis yang ada masa sebelum dapat jadi pelukis full time? Faham. Okay, kalau untuk cabaran aku rasa kalau yang best orang bayar lebih lah. Tak ada lah. Aku kalau kenangan yang best aku rasa waktu aku form 3 aku masuk satu pertandingan ni dekat Ipoh. Dia graffiti competition. Yang masuk tu ada 10 artis yang disenarai pendek kan. Maknanya mostly yang power-power lah kat Malaysia that time. Aku the most youngest artist, graffiti artist that time. And aku dapat nombor 1 lah. Aku, itu aku rasa benda yang paling aku tak boleh lupa lah. Mana achievement aku yang paling besar aku rasa tu. Walaupun competition tu competition biasa,
Tapi yang masuk tu semua base artis semua strong gila lah. Maknanya yang dah lebih 10 tahun, 20 tahun buat graffiti macam tu lah. Tu yang best. Itu waktu tu umur aku form 3. Kalau yang tak best je, kenangan yang tak best, aku rasa artwork kena vandal kot. Maknanya ada Kena reject ke? bukan, aku kena conteng. Oh, Aku rasa tu kot. Aku ada je buat few artwork kat sekitar Malaysia lah, mostly Perak lah. And few artwork aku yang buat tak sampai sehari pernah kena conteng dekat Tapah. apa? Aku siapkan hari ni, esok nak tangkap gambar, datang-datang dah hilang lah. Oh, maknanya tak sempat ambil gambar lah. Orang conteng lah pula. Itu yang tak best lah aku rasa, sebab mentaliti dengan masyarakat kita ni sebenarnya untuk mural ni terlalu baru. Memang benda ni dah lama, tapi orang baru nak menerima benda ni. So dia punya sesetengah pihak ada yang tak boleh nak terima, ada yang boleh terima, ada yang tak suka, ada yang suka. Benda tu biasa. Kritikan memang banyak sebenarnya kalau nak ikut kan. Lagi-lagi graffiti kan, sebab aku buat lukisan aku tak pakai brush dengan cat. Aku 100% spray. Yes. So tak semua orang boleh accept lah benda tu, sebab orang tengok pegang spray je vandalism kan. So sekarang ni matlamat aku is apa yang aku buat selama ni, aku nak tunjukkan orang yang graffiti ni bukanlah vandalism sebenarnya. Dia adalah satu seni ataupun cabang seni yang anak-anak muda boleh ekspresikan perasaan orang dengan cara yang betul. Tu je. Kalau duration masa untuk siap sesuatu kerja, aku rasa paling laju aku pernah buat dekat Kampar, bangunan 4 tingkat, gambar air terjun, aku siapkan dalam masa 2 hari seorang. Oh, I see. Ni ada saya tadi saya tengok ada. Saya tertarik satu gambar mural ni. Okay. Sebab dia punya building boleh kata tinggi juga kan. Yang gambar air terjun kat Kampar. Yang kat Kampar tu. Itu bangunan tu 4 tingkat. Oh. So actually that project mostly alhamdulillah so far Tuhan bagi rezeki kat aku conquer semua majlis daerah dalam Perak. So kerja-kerja mural Alin kat dalam Perak semua aku yang buat. Daripada Kampar, Tapah, Slim River. Yang upcoming project is Tanjung Malim. Tanjung Malim insya-Allah 1 hari bulan depan start. Okay. Tentang tentang hasil mural yang dekat Kampar kan, yang gambar air terjun tu kan. Visual air terjun tu kan terinspirasi daripada mana sebenarnya? Tempat dia ada air terjun kat mana tu? Air terjun tu dekat Kampar. Memang betul, memang dekat Kampar lah. Aku pergi sendiri air terjun tu. Kayaknya buat lakaran dulu. Aku tak gambar je. Dekat gambar. Lakaran lah. Yelah. Then, ada banyak cara kan. Bila aku tangkap gambar, dia tak boleh ambil satu angle je, aku kena ambil banyak. Dalam 5 ke 6 gambar, and then aku kena buat editing, masuk dalam software kan. Kena edit dulu saiz bangunan tu, macam mana nak nampak air terjun tu daripada atas sampai bawah. Sebab air terjun yang aku lukis tu sebenarnya dia straight je. Dia rendah je, tapi aku yang bagi jadi tinggi. So macam mana nak draw benda tu nampak rendah, at the same time nampak 3D. Dia nampak macam, ni lah air terjun tu kan. Air terjun tu aku tak ingat lah nama dia apa, ya Allah tu. Ada dekat Kampar lah. Memang pergi sendiri. Air terjun Batu Berangkai ke? Yes, Batu Berangkai. Betul. Betul Batu Berangkai. Cantik tempat dia. Yang itu sebenarnya artwork tu boleh cantik lagi, tapi sebab duration masa aku hanya ada 3 hari. So aku kena siapkan 2 hari, kena siap fully, and then the last day aku kena finalize lah, hantar submit dekat majlis daerah.
Sebab aku kat situ ada around 40 walls, 40 dinding yang aku lukis. Masa tu dia offer buat nak bayar berapa? Maknanya untuk buat artwork tu. Boleh tak share macam anggaran lah, anggaran. Okay, untuk kita buat untuk Kampar lah Dekat Kampar tu, Little okay, June. biasanya manja daerah ni dia akan buat tender. Oh, maknanya siapa yang Yes, macam kena berebut lah. So buka harga dia 100,000. Oh, So aku ambil total sekali aku ambil 98,000. Tapi modal, kalau nak tahu modal untuk buat mural memang besar. Besar. Contohnya satu spray yang aku pakai, okey ni pun korang boleh catat ke? Benda ni ramai orang tak percaya. Okey. Catat. Spray paint yang aku pakai tu dia bukan spray paint yang kita beli kat hardware biasa-biasa tu. Oh, Maknanya dia ada specialist untuk ni lah, untuk yes. Kita spray paint ni kita akan order 3 bulan ke 4 bulan awal daripada Jerman. Oh. So dia akan shipping kat Malaysia. Sekali aku beli 45,000. Dia 45,000 tu aku akan dapat 1,200 spray cans. Maknanya semua colour. Satu colour hang boleh select lah hang nak berapa banyak kan. And then satu spray cans jatuh pada harga RM30 untuk 400 ml. So it's a huge amount lah. Bukan benda yang kecil-kecil kan. Sekali restock hang 45,000. And then kalau spray paint hang nak beli sikit-sikit ada jual dekat KL tapi mahal. RM35, RM36 macam tu lah. Satu. So cuba bayangkan artwork tu memerlukan let's say kita cakap besar pintu rumah kita kan. 7 kaki lah saiz. 7 kaki lah. Besar pintu rumah kita standard. Pintu rumah tu katakanlah ada 3 color. 3 jenis color. Warna perak lah, hitam, putih, kuning. Kan? Kita tak pakai satu spray je nak buat kat pintu tu. So kita akan pakai satu color tu kita akan pakai 2 ke 3 spray satu pintu. Oh. Itu untuk satu color. Maknanya kita akan total lebih kurang dalam 9 ke 8 color, 2 kuning ke 3 hitam, macam tu lah. So satu artwork tu saja modal dah berapa kat situ kan. Banyak so, lah. kita, ada sebab kenapa sebut harga dan harga graffiti mural ni mahal. Sebab on cost dia cost dengan proses pembuatan dia tu, satu makan masa. Dua adalah cost yang hang nak gunakan tu adalah memang agak pricey, agak mahal. Lepas tu sebenarnya harga ni dia atas artis, biodata artis. Lagi power artis tu lagi mahal lah. So far aku paling mahal satu square feet aku ambil berharga RM65 sahaja. RM65 satu square feet. Tapi kalau ada graffiti artist kat Malaysia yang memang dah pergi international, satu square feet dia sekarang ni dah dekat RM1,000 lah. Dia mahal. So kalau kira 7x7 banyak lah. Makan kos besar. Satu kos besar, satu lagi achievement artis tu lah. Kalau cuba bayangkan kan, kita dah melukis almost 30 tahun lah kita cakap kan, kita buat mural. Korang pun buat mural. Korang dah buat mural ni 30 tahun. Takkan korang nak maintain rate harga korang still the same. Korang mesti kena ada level korang. Dah ada experience apa semua kan. Yes. Lagi power korang lagi mahal lah. Macam kita beli kereta, lagi mahal kereta tu lagi bagus lah. Betul. Okay, sebelum saya memberikan peluang kepada rakan-rakan untuk menanyakan soalan, saya nak tanya satu lagi soalan. Boleh tak Bro Afiq share sebelum terjadinya sesuatu proses mural tu kan, gambar lukisan mural tu kan, apa proses-proses yang perlu ada? Maknanya start daripada lakaran dia ke dulu, ataupun macam Bro Afiq cerita tadi kan, kena pergi tempat tu dulu kan, ambil gambar ataupun kita lakar guna pencil pen.
Macam tu lah. Biasanya proses let's say lah kita cakap kau ada buka suatu kedai. Kedai kau ni kau buka pasal kau jual barang-barang berkaitan dengan sejarah kat Perak. And then aku bila kau contact aku, first thing first aku akan buat site visit. Site visit is mean aku akan pergi sana, tengok wall, berbincang, bukan bincang harga lagi tau, bincang tema dan sebagainya. Maknanya tengok tempat tu sesuai ke tak nak buat dulu. Kita akan bagi ideation lah. So aku alhamdulillah Tuhan bagi macam mana nak cakap, kalau aku tengok dinding tu kan, yang nak aku dah boleh imagine lah. Yes, dia macam ni kan. So aku akan explain lah dekat customer, dekat klien aku waktu site visit tu. And then within kalau dia serius, dia berminat, within 1 to 3 days aku akan keluarkan satu design lah. Aku akan keluarkan satu design in digital daripada komputer ataupun laptop dan sebagainya. Aku akan keluarkan satu design, aku akan submit kat dia lah, dengan quotation harga, dengan medium yang aku pakai, semua detail lah aku akan submit kat dia. And then dalam design tu juga aku bukan sekadar pakai letak je, ni periuk belanga Perak dulu, ni sejarah Perak dulu kan. Tak, aku kena study, ni cari kesahihan dia kan. Yes, aku akan macam projek kat Kampar tu. Lebih kurang 40 dinding kat situ. Apa yang fakta yang menarik kat Kampar tu kan? Apa benda yang aku lukis? Kenapa ada gambar gajah tarik paip lah? Kenapa ada gambar Tanjung Tualang TT5 tu, biji timah tu? Sebab Kampar tu maknanya bukan hanya sekadar lukisan lah kan. Dia boleh dengan lukisan mural tu banyak benda kita boleh belajar. Yes, dia punya historical. Dia every mural that I made is ada cerita dia. Maknanya ada jalan cerita, ada maksud-maksud dia. So aku akan study dulu lah kat situ. And then lepas dah proceed design, kalau semua okey, harga quotation semua okey, kita terus proceed lah. Selalunya macam tu lah. It takes 1 to 3 days lah untuk satu wall. Let's say kata kalau macam Tanjung Malim punya projek yang coming soon ni kan. So far aku dah pergi meeting apa semua. Sekarang ni kena siapkan design and quotation, and then aku submit je lah. Tapi at the same time aku kena buat research lah. Maknanya apa yang menarik kat Tanjung Malim tu, yang semua orang tak nampak Tanjung Malim lah. Tapi kita as a artist yang nak melukis kat situ, kita kena kaji lah. Dari mana datangnya nama Tanjung Malim, apa yang special dekat sana, something like benda-benda yang macam tu lah. So the first process is ni lah, maknanya site visit tadi lah kan. Yes, maknanya study dulu. Site visit, study, and then lepas study, design. And then proceed. Lepas tu lakaran dulu kan. Lakaran tu design lah. Design tu lah. Selepas study, lakaran. Selepas lakaran, proceed lah. Yep. Member-member ada nak tanya soalan ke dekat Bro Afiq? Macam mana? Apa kata-kata aku lah. Maknanya tips lah. Contoh macam si Aizat ni dia nak jadi pelukis kan, contoh kan. Apa yang tips-tips yang membuatkan dia ni boleh jadi seorang pelukis yang berjaya lah maknanya. Aku rasa first kali be yourself lah. Maknanya aku kena ramai artis yang ambil ilham daripada orang lain, tiru ni, tiru tu. Plagiat lah. Yes, apa yang aku boleh cakap is artwork ni dia depends atas hang. Maknanya lukisan yang hang buat tu, semua orang boleh lukis muka Billie Eilish contoh. Tapi tak semua boleh lukis macam mana hang lukis.
So keluarkan stroke hang sendiri. Everyday hang kena pegang pensel, hang pergi kat kertas, hang kena lukis. Lantaklah hang lukis tu sampah sekalipun. Everyday hang kena study. Apa-apa pun hang kena utamakan diri hang. Hang kena jujur dengan diri hang and be yourself lah, macam aku cakap kan. Study hard. Kalau tak tahu tanya. Rajinkan diri bertanya lah. Sebab aku start dekat Ipoh ni, tak ada seorang pun graffiti artist base yang nak tolong aku tau. Maknanya aku terpaksa merantau, aku pergi KL, aku pergi jumpa macam-macam artis. Lebih daripada 10 artis aku jumpa, suruh ajar buat graffiti, semua tak nak. Tapi ada seorang artis ni, aku tak nak sebut lah sebab dia tak bagi. So dia yang ajar aku buat graffiti. Dia ajar aku daripada A sampai Z, sampai aku dah dekat tahap ni lah. So apa yang dia cakap kat aku, apa-apa pun hang kena practice. Practice tu make perfect. Apa pun yang hang tak tahu, hang kena tanya. Lantaklah orang tu layan hang macam mana sekalipun, hang jangan give up lah. Sebab bagi aku, macam contohlah aku kan, kalau orang tak tahu lukis, orang nak belajar buat graffiti, orang datang jumpa aku ajar. Serius. Sebab aku dah rasa lah kat tempat tu macam mana. Sakit. Susah bila tak ada orang nak ajar kan. Susah ni nak belajar benda ni kan. Macam nak give up pun ada kan. Tapi aku ada impian yang macam, bapak aku pernah jadi sampai tahap ni international, melukis sampai sini, tahap ni. Walaupun dia tak buat mural, tapi achievement tu was very big lah for me. And then aku cakap bapak aku, one day I'm going to beat you. So aku pegang lah dengan aku punya dream tu. Hang kena work for it lah benda tu. Apa-apa pun study, tak tahu tanya, beranikan diri. Itu lah, bagi aku itu lah. Macam contoh kan, nak buat sesuatu lukisan kan, nak buat satu lukisan tu kan, dia kena ada, of course lah, kena ada imagination yang tinggi kan, untuk kita timbulkan idea tu kan. So menurut Bro Afiq lah, sebelum jadi expert kira expert lah ni sebelum jadi expert ni, sebelum ni macam mana Bro Afiq buat untuk dapatkan idea? Maknanya sesuatu lukisan kan, dia kena ada idea sendiri, baru boleh buat dia punya lakaran apa semua. Terinspirasi daripada mana? Cara Bro Afiq. Kalau aku study. Serius. Study. Aku follow a lot of artist kan. Aku pergi Pinterest, aku pergi Instagram, aku gunakan platform-platform yang ada ni untuk aku tengok semua artwork daripada luar negara sampai dalam Malaysia. Aku kaji lah. Dia ni buat hyper realistic. Mana muka orang dia spray kat dinding tu sebiji je orang tu. Kalau ada kerut tu dia lukis. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang very basic design, macam bilik budak-budak. Ada orang yang boleh buat tahap ni. Ada orang susun design macam ni. So aku study. Bila aku dah study, kalau kita buat design macam ni, dia akan makan cost sekian kan. So bila hang nak dapatkan imagination hang sendiri, first thing first yang aku buat dulu is aku copy orang, aku lukis kat kertas. Maknanya kita tak publish lagi benda tu, cuma kita buat untuk kita punya idea practice. Sendiri. Yes, practice. Contohlah, kita semua yang dekat sini, kita masuk satu art class. Kita semua tak pandai lukis, tapi cikgu kita ni tunjuk gambar satu buah apple. Dia suruh kita lukis. Lukis lah buah apple ni. Semua lukis apple. Takkan tiba-tiba orang kena neh pula kat situ kan. Faham tak? So dari situ hang akan dapat stroke. Hang akan macam, kalau hang shading macam ni, mestilah kelawar daripada mamat sebelah ni. Faham tak? Dari situ je datang hang punya olahan tu. Maksudnya, aku nak buat macam ni sikit lah, lain sikit daripada mamat ni. Aku nak buat macam ni lah, lain sikit daripada dia ni. So susunan dia sama. Apple still atas meja. Dia bagi aku, apa-apa pun hang kena, first kali hang memang nak kena kenal medium yang hang pakai. Contoh macam aku pakai spray paint kan, aku kena kaji, graffiti artist ni mana yang TikTok kan. Kalau dia buat video, aku tengok macam mana dia tekan spray tu, macam mana dia pressure kan, macam mana dia tarik spray tu nak bagi dia kecil halus. Aku kaji lah semua tu. And then proses aku training is very easy.
contohlah ada gambar rama-rama ataupun gambar apa-apa yang daripada Pinterest ke apa, aku copy sebiji, aku lukis kat dinding untuk praktis sahaja, bukan untuk commission job. Maknanya hang boleh meniru untuk hang praktis sahaja. Tapi Bukan untuk publish kan? Bukan untuk publish lah, maknanya untuk kita datangkan idea kita sendiri. It's just for yourself. Kalau hang ambil gambar tu dari Pinterest, tak apa lah, hang boleh lukis terus kan. Ni kalau kawan ni contohlah, hang pelukis hebat. Aku tak pandai lukis tapi aku pun nak training. Aku tiru lukisan sebiji kat ni, aku tak gambar kan, aku tulis. Memanglah hang kredit tapi benda tu tak best lah. Dia bukan awal kita kan. Yep. Bagi aku macam tu lah. Itu bagi aku lah. Hang kena selalu praktis, bagi imagination hang lagi berkembang. Hang kena banyak study pasal medium yang hang pakai. Macam tu lah.